Kita nak delete apa, kita nak paste apa. Nak bincang yang tu pada malam ni. Saya pun jenuh fikir juga. Tak pernah-pernah orang bagi tajuk macam tu. Waktu kawan sahabat saya tengok apa, dia kata, "Ustaz ni tajuk apa dia bagi ni?" Saya kata, "Adalah tu." Nah, hari ni Allah bagi idea lah apa tu alternate control delete, dan apa yang nak kita delete dan apa yang nak kita paste kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, yang perlu kita delete kan tuan-tuan sekalian dalam kehidupan kita ialah dosa. Yang tu kita kena delete tuan-tuan, sebab kita sentiasa buat dosa. Kullu bani Adam khata', kata Nabi SAW. Khairun qatta'in at-tawwabun. Setiap daripada nama dia anak Adam, dia mesti buat salah, mesti buat dosa. Khata' maksud silap. Kadang-kadang bukannya dia panggil intentionally, sengaja nak buat, tetapi dia terbuat. Lepas tu dia panggil khata'. Khata' ni maksud salah. Tak plan nak buat, tapi terbuat. Dan itulah yang berlaku dalam hidup kita sepanjang hari. Bukan cerita dulu-dulu. Sekarang ni pun dalam keadaan kita nak jadi orang baik ni, dalam keadaan kita nak jadi orang dekat dengan Allah, nak jadi orang masjid, bubuh ketayak atas kepala, ikat serban atas kepala, muslimat pakai tudung labuh, kita nak jadi baik. Dalam keadaan kita nak jadi baik ni pun kita masih melakukan dosa. Betul kan? Dan lebih dahsyat lagi tuan-tuan ialah apabila Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan buat dosa dan kita dah tak berasa kata kita sedang melakukan dosa. Bila kita buat dosa dan kita tak berasa kita berdosa. Inilah yang menakutkan kita. Sebab tu apa saja kaitan bila Allah nak perintah kepada kita untuk bertaubat, maka biasanya Allah akan gabungkan di antara bertaubat dengan iman. Allah sebut dalam surah An-Nur ayat 31. Tuan-tuan boleh buat rujukan. Allah sebut, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Allah sebut apa? Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang beriman, supaya kamu beruntung. Perintah Allah untuk bertaubat, Allah letak apa? Ya ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman. Dalam sebuah ayat yang lain, ayat surah At-Tahrim, ayat yang ke-8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah sebut, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, yakni taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhanmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam jannah yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Tuan-tuan, jadi nak sampai tahap untuk kita mampu bertaubat dengan nama dia sungguh-sungguh taubat ni, kunci dia beriman kepada Allah. Iman ni yang akan menyebabkan kita bersungguh untuk bertaubat ataupun tak bersungguh untuk bertaubat. Nak rasa orang yang bersungguh taubat ni tuan-tuan, bila dia rasa dia berdosa. Kalau dia tak rasa berdosa, dia tak ada alasan untuk dia bertaubat. Dia nak taubat apa bila dia tak rasa dia ada dosa? Saya nak tanya yang duduk depan saya ni. Ni kita ni ramai-ramai malam ni. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Berapa lama dah kita tak menangis pasal dosa kita ni? Ni cerita bangkit malam-malam ke, cerita bila-bila waktu yang kita angkat tangan ni, ya Allah ampun sungguh-sungguhlah dosa aku ni, ya Allah tolonglah, ampunlah dosa aku, ya Allah. Berapa lama dah tak buat macam tu? Ni faham ke tak faham soalan ni? Tiba-tiba beku semua ni pasal apa? Tak tahu nak jawab. Pasal kita tak ingat last bila kita macam tu. Mungkin hari tu, waktu bulan Ramadan hari tu ni, yang kita buat Qiyamul Lail 10 akhir Ramadan, malam tu ada kod lah. Itu pun yang kita menangis. Itu pasal apa? Pasal tu imam menangis.
Dia baca ayat, dia pun sedu, kita pun sedu kat belakang. Orang tanya, pasal apa? Hang sedu pasal apa? Hang duk menangis tadi. Dia kata, aku pun tak tahu. Pasal tu imam menangis aja. Tak tahu. Lepas tu Tok Imam pula kata, kita nak solat taubat tuan-tuan. Subhanallah. Marilah kita mengingati dosa-dosa yang telah kita lakukan. Dan subhanallah, dengan kita mengingati dosa-dosa tu, kita menangislah. Menangislah. Kita ingat dan kenang dosa-dosa kita. Waktu kita semayang, kawan sebelah kita ni tuan-tuan sekalian, dia menangis punya teruk tu. Kita lah hati kita kata apa? Dosa banyak sungguh kawan ni. Dosa banyak sungguh kawan ni, aku dia sampai tak menangis langsung. Tak ada dosa. Sebab tu tuan-tuan, nak bagi rasa berdosa ni maksudnya apa? Iman kena kuat. Sebab dosa bukan benda nampak. Buat tu kita nampak. Rasa tu duduk dalam ni, dalam hati. Sebab tu bila seorang sahabat Nabi SAW masuk celah-celah orang ramai-ramai ni, sahabat-sahabat dua ramai-ramai ni, ada seorang lelaki-lelaki, dia masuk celah-celah tu, dia pergi jumpa Nabi SAW. Belum sempat dia nak duduk, Nabi point, Nabi tunjuk kat dia. Nabi kata apa? Kamu mai ni nak tanya tentang al-birru dan al-ithm. Kamu nak tanya tentang baik dan buruk, betul tak? Dia kata, betul ya Rasulullah. Nabi kata apa? Minta fatwa daripada hati kamu. Kamu nak tahu baik ataupun buruk, kamu minta fatwa pada hati kamu. Hati kamu boleh tahu benda yang kamu buat tu baik ataupun buruk, pahala ataupun dosa. Orang lain tak boleh tahu. Kita kadang kita buat benda baik, tapi niat hati kita tak baik. Kita saja yang tahu. Orang tak tahu. Orang nampak macam kita buat baik. Tuan-tuan faham tak ni? Hati tahu macam mana. Nabi SAW tunjuk dia punya guideline dia, macam mana nak tahu baik ataupun buruk atas perbuatan kita. Kata Nabi SAW, benda baik ni bila kamu buat, hati kamu jadi tenang, tu benda baik. Tuan-tuan buat benda baik, dia tenang aja hati. Itu menunjukkan kata kita sedang melakukan kebaikan. Macam tuan-tuan duduk dalam kuliah malam ni, tuan-tuan rasa tenang tak? Tenang tak? Tenang tak ni? Tenanglah, baru 10 minit. Cuba sejam setengah lagi. Dia menyakap boleh tahu lah. Baiklah lah, nak berhenti ni. Nak berhenti. Macam tuan-tuan lalu tabung lalu bos RM1, tabung sedekah. Tuan-tuan rasa tenang tak bila bos sedekah tu? Tenanglah, sebab RM1. Cuba RM50. Sepatutnya segala amalan kebaikan lagi besar kita buat, lagi rasa tenang. Tapi masalah kita, lagi besar benda kita buat, benda kebaikan, hati kita jadi gelisah pula. Tu pelik. Pelik tu kan. Patutnya dengan benda baik ni kita bersungguh nak buat, lagi bersungguh nak buat, lagi rasa tenang, lagi rasa sedap, lagi rasa tenang, lagi rasa sedap. Tapi terbalik kita ni, bila lagi nak buat benda berat, lagi rasa susah, lagi rasa gelisah, lagi rasa sedih. Nak bangkit qiyam mulai pukul 4 pagi sebelum sampai subuh. Berapa jam? Besar dah benda tu? Besar. Pahala dia banyak tak? Banyak. Patutnya rasa macam mana? Tenang. Tapi kita rasa nak? Tu nak cerita hati kita tu. Tak sama macam yang Nabi SAW kata. Dan kemaksiatan pula, kata Nabi SAW, benda maksiat pula ialah, kata Nabi SAW, ialah kamu merasa gelisah dengan dia. Dan kamu benci perbuatan kamu itu dilihat oleh orang. Itu maksud benda dosa, benda maksiat. Buat satu benda dosa, hati gelisah, rasa gelisah. Rasa kata, ya Allah, tak patut aku buat macam ni, rasa gelisah. Lepas tu takut pula orang nampak. Dan dalam sebuah riwayat lain sebut, walaupun ada orang yang mengatakan kata betul, tapi hati tetap kata tak betul. Tak apa, boleh boleh hang buat tu betul dah. Tapi jauh di sudut hati dia, dia tahu kata dia buat benda tu tak betul. Itu masuk maksiat. Boleh faham dekat tuan-tuan? Kita boleh rasa. Tapi rasa ni tuan-tuan, tahu dia nak rasa macam mana? Nombor 1, iman kuat, getarnya akan kuat. Lagi iman kita kuat, lagi getaran tu rasa kuat. Tapi bila iman kita makin lemah, maka getaran juga makin lemah.
Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu, Nabi kata apa dalam riwayat sebut, orang tidak akan mencuri waktu dia ada iman. Dia hanya akan mencuri waktu iman dia tengah tak ada, waktu iman tengah lemah. Orang tak akan berzina waktu iman dia tengah kemuncak. Orang hanya akan berzina bila iman dia tengah tak ada. Tuan-tuan semua. Jadi cara nak bagi kita berasa berdosa dan pasal apa kita tak boleh nak menangis dengan dosa, nombor satu sekali pasal iman kita lemah. Iman. Macam mana nak bagi rasa berdosa tu tuan-tuan? Kita kena perkuatkan iman, kuatkan iman, maka kita akan kuat rasa berdosa. Bagus ke rasa berdosa ni? Baguslah tuan-tuan, membuatkan kita untuk bertaubat. Dengan kita tak bertaubat daripada dosa disebabkan iman kita lemah, bukan menunjukkan bahawa kita tak ada dosa. Dosa tu akan terus duduk dengan kita, dan kalau kita mati pun kita akan bawa dosa api sama-sama dengan kita. Dan macam mana cara pula untuk kita pelihara iman kita supaya iman kita sentiasa duduk kemuncak? Tu. Itu poin yang kita boleh ambil selit di antara nak jaga iman tu. Supaya kita nak iman kita ni kalau boleh duduk peak aja macam tu. Macam mana tuan-tuan? Seorang sahabat Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia berjumpa dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dia kata, wahai Abu Bakar, aku ni dah jadi orang munafik. Aku ni dah jadi orang munafik, kata dia. Sayyidina Abu Bakar kata, pasal apa hang kata macam tu? Salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, aku ni waktu aku duduk dengan Nabi SAW, aku rasa macam syurga dengan neraka ni duduk depan mata aku je. Tu maksud iman tengah kemuncak. Rasa macam syurga neraka ni duduk depan mata aku je ni. Ni, waktu aku ni duduk dengan Nabi SAW. Tapi bila aku balik jumpa ahli keluarga aku ni, aku lupa, aku jadi lupa, aku lalai seronok dengan dunia. Aku ni jadi munafik dah ni, wahai Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata apa kat dia? Kalau macam tu, aku pun sama. Aku pun sama. Waktu duduk dengan Nabi, rasa macam, ya Allah, ni takut neraka lah nak masuk syurga. Tapi bila balik rumah, lupa. Entah aku pun jadi munafik juga apa. Mereka dua-dua pergi jumpa Nabi SAW. Lalu Nabi SAW kata apa? Dia kata, pasal apa ni? Kami jadi munafik dah ya Rasulullah. Pasal kami bila duduk dengan Nabi, rasa macam syurga neraka duduk depan mata kami. Tapi bila kami balik ke rumah, kami rasa macam kami lupa semua. Dia kata, Nabi SAW kata, kalaulah kamu boleh duduk pada situasi macam duduk dengan aku pada setiap masa. Maksudnya pada mana-mana waktu pun kamu rasa macam duduk dengan aku ni, syurga dengan neraka duduk depan ni, iman kemuncak ni. Dia kata, niscaya para malaikat juga akan turun shake hand, bersalaman dengan kamu ketika kamu berjalan, ketika kamu duduk, ketika kamu berbaring, malaikat akan turun salam dengan kamu. Maksud kata, malaikat pun akan takjub dan kagum kalau ada orang boleh buat macam tu. Tapi sa'ah kata Nabi SAW, sa'ah kata Nabi SAW, dia macam step by step ataupun waktu demi waktu. Dengan maksud kata apa? Iman kita akan dipengaruhi dengan surrounding kita. Surrounding kita elok, iman kita akan naik. Surrounding kita buruk, iman kita akan turun. Maka ulama kata, nak bagi sentiasa kuat iman kita ni, kita kena tuan-tuan paling tidak duduk pada 3 waktu ataupun 3 tempat dan keadaan ni. Nak jaga iman bagi duduk elok aja. Nombor satu, duduk dengan orang-orang alim. Duduk dengan orang alim. Duduk dengan orang alim, iman duduk ni. Macam para sahabat duduk dengan Nabi SAW lah. Kan? Orang alim ni duduk cakap benda baik je. Duduk ajak kita nak bagi nasihat je. Duduk larang kita buat. Kita nak buat maksiat pun kita jadi segan bila kita duduk dengan dia. Bila kita duduk dengan dia, duduk sat pun dapat ilmu. Tu orang alim. Man jalasa ma'al ulama, kata Imam Ghazali. Siapa yang duduk dengan alim ulama, seronok-seronok, biasa-biasa duduk dengan alim ulama, maka zadahullahu ta'ala al-ilm, maka Allah akan menambahkan untuknya ilmu. Allah akan tambah dia macam mana pun dia akan, dan Allah akan dan menjauhkan dia rasa untuk buat maksiat. Dia tak berani nak buat maksiat pasal tu guru duduk dengan dia. Nombor 1. Nombor 2, duduk dengan orang-orang sahabat-sahabat yang baik. Cara nak bagi kita ni sentiasa iman kita naik ni, kena duduk dengan kawan-kawan yang baik-baik. Bukan sebab kita baik, pasal kita tak baik lah nak kena duduk dengan orang baik-baik.
Aku tak boleh nak duduk kawan dengan dia pasal aku ni tak baik. Lah, dah tak baik, bila duduk kawan dengan orang baik, maka kita akan jadi baik. Betul lah. Yang ketiga, tahu duduk mana? Nak cari iman kita ni, untuk duduk kemuncak elok, duduk dalam majlis ilmu. Dan yang paling istimewa sekali, satu tempat dapat semua. Tahu tang mana? Dalam majlis ilmu. Dalam majlis ilmu ada alim ulama, dalam majlis ilmu ada kawan-kawan yang baik. Sebab tu kita nak jaga iman kita supaya duduk elok aja. Jangan jauh diri daripada majlis ilmu. Tu cara kita lah ni. Dalam Salih Muhammad duduk mai selalu. Ada program apa, mai lah, usaha pilah. Penat, orang balik kerja letih-letih. Nah, Salih Muhammad. Saya tadi ni daripada KL tadi pukul apa hari ni. Dengan jam punya teruk mentah nak sampai tuan-tuan ni. Saya duduk bayar macam mana lah, hampa duduk kat sini lah. Saya ni tuan-tuan duduk kat Kedah ni tuan. Teringat Nabi, 5 minit sampai Sini kata, tengoklah berapa kilometer aja. Tu api subhanallah sejam lebih. Aku tidur bangkit tak sampai-sampai. Lah kereta tu. Subhanallah, ya Allah mujahadahnya tuan-tuan. Subhanallah, letih tapi paksa diri sikit untuk mai duduk majlis ilmu. Pasal apa? Pasal iman kita ni tengah lemah. Iman kita lemah. Kesan daripada iman lemah tu, kita tak berasa berdosa. Tu yang takut. Bila kita tak berasa berdosa, kita buat apa benda maksiat pun kita tak rasa apa. Bila kita tak rasa apa, kita tak ada tendensi, kita tak ada kesungguhan, dan kita rasa macam tak ada keperluan untuk kita bertaubat. Sebab tu kita tak taubat. Hari ni tak taubat, semalam pun tak taubat. Pasal apa tak taubat? Sebab kita tak rasa berdosa nak taubat apa. Tidak? Awak semalam tak ada dosa ke? Ada dosa tak semalam ni? Oh, tak jawab tu. Tak ada. Mau tak ada tuan-tuan. Kami duduk kat kampung tu tuan-tuan sekalian, Salih Alaihi Muhammad. Duduk kat kampung, jarang nak tengok orang tak pakai tudung. Jarang nak tengok orang tak pakai tudung. Kalau ada lah budak-budak perempuan seorang dua tak pakai tudung, tu orang tahu tu anak siapa. Mak dia malu nak keluar rumah pasal anak dia tak pakai tudung. Kita kat sini bukan tak pakai tudung, seluar pun tak pakai. Kita masuk lift, tekan-tekan buka lift, tuan-tuan sekalian, subhanallah, astaghfirullah. Bunyi pun. Astaghfirullah bunyi pun rasa macam tak istighfar. Bunyi astaghfirullah tapi nada tu macam alhamdulillah. Subhanallah. Aku nak tengok ke tak tengok ni, tak tengok rasa rugi pula. Tunjuk dia bagi kita. Lah subhanallah tuan-tuan. Dosa berlambak tiap-tiap hari duk impun tapi tak rasa nak bertaubat. Tak ada rasa nak taubat pun. Dia kata, "Walau ustaz lepas semayang kan kita istighfar sikit, astagfirullah, astagfirullah." Tu tahu, yang tu untuk semayang kita tadi ni. Nabi ajak kita untuk kita istighfar lepas semayang tu bukan untuk dosa-dosa. Kelalaian dan kecuaian dan ketidaksempurnaan semayang yang patut 100% kita bagi ke Allah tadi ni. Dengan tak khusyuknya, dengan bacaan mungkin tak betul pada surah-surah yang sunat tu. Perbuatan-perbuatan yang tak patutnya kita buat, jeling sana mata tengok sini, tak dapat khusyuk yang sempurna. Lepas tu astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu pun sambil tengok handphone. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa. Tak ada tarafil pun, kan? Itulah. Pasal apa? Pasal iman tengah lemah. Tak rasa. Nombor satu, pasal apa kita tak rasa berdosa? Pasal iman tengah lemah. Pasal apa tak rasa getaran tu? Pasal iman tengah lemah. Yang kedua, pasal apa kita hilang rasa getar itu? Sebab kita tangguh taubat. Kita tangguh taubat. Allah sebut wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu untuk bertaubat di atas. Bersegeralah kamu, sallallahu alaihi wasallam, untuk minta ampun daripada Tuhan kamu. Pasal apa suruh minta? Pasal apa suruh segera minta? Pasal kalau rasa pun tuan-tuan tangguh, rasa tu makin lama makin hilang, makin lama makin hilang, makin lama makin hilang, makin lama makin hilang. Saya nak bagi satu contoh mudah. Tuan-tuan ni subhanallah, kita ni duk biasa mengata kat orang. Betul tak? Apa mengaku je lah, tak usah duk tunjuk soleh sangat lah. Umur muka soleh pegang tasbih, subhanallah, kemai lagi. Alah kita tahu lah perangai kita tu lagu mana. Ya kan? Oh kalau cerita buat orang best tuan-tuan. Best. Nak jalan. Best pasal apa? Hantar dak kawan aku. Beliau. Syok tuan-tuan cerita pasal orang ni.
Kita tahu, kita bercakap bahawa orang ni apa ni? Mengumpat. Ribah ni lagu mana? Nabi SAW kata, apa ni, atadaruna man muflis. Kamu kenal tak siapa atadru man muflis? Kamu kenal tak siapa orang muflis ni, kata Nabi SAW. Sahabat tanya, orang muflis di kalangan kami ni orang yang tak ada harta, tak ada dirham, tak ada apa. Dia orang yang muflis lah. Kata Nabi SAW, orang muflis di sisi Allah ialah orang yang pergi depan Allah bawa pahala banyak, bawa pahala semayang, puasa, zakat, haji, buat ibadat macam-macam, tapi nanti dia ada orang main tuntut dekat dia pasal dulu buat zalim kat orang ni, pasal mengumpat orang tu, pasal kata kat orang ni, pukul orang tu, habis pahala orang tu ambil, dosa orang tu pula dia tanggung. Ni orang muflis di akhirat. Apa ni? Kita kata ke orang, kita bercakap tentang orang, orang tu duk kikih pahala kita sikit. Kita pun dengarlah yang tu malam ni. Sehari habis kuliah, ambil nasi bungkus. Nasi bungkus dah siap dah kan? Tu kita berhenti awal sikit lagi. Ni nasi bungkus siap dah. Depa pandai Ustaz, depa kata ni, Ustaz lah ni depa nak panggil orang main masjid Ustaz, depa buat banner besar-besar. Depa tak tulis ceramah perdana, jamuan disediakan. Depa tulis macam tu lah ni. Depa tulis apa? Jamuan perdana, ceramah disediakan. Saya kata biar pi lah. Asalkan orang main, tak kira lah buat pi lagu mana pun, betul tak? Oh ya. Depa panggil orang main masjid, budak-budak masjid bagi seorang RM5. Pakai baju sekolah, dapat seorang RM5. Penuh budak-budak sekolah tu main masjid. Betul tak? Biar bagi pi lah. Bukan duit kita pun, duit tamu masjid tu kan. Asalkan kita usaha untuk imarahkan masjid. Mana tahu lama dia main mula-mula dengan RM5, lama-lama dia lekat. Betul tak tuan-tuan? Apa saja usaha untuk pi. Pasal apa yang saya pergi cerita untuk tahu tak ni? Subhanallah. Dapat nasi bungkus. Bila dapat nasi bungkus tuan-tuan, bila berimpun 2-3 orang hujung tu. Sambil duk makan tu. Kawan kita tak nampak muka apa hari ni? Kawan kita tak nampak apa. Alah, bukan tak tahu dia tu. Dia Presiden Persatuan TB. Apa TB tu apa? Takut bini, penakut dia kata. Tu kena gari lah kat rumah tu. Dia apa bagus punya duk taruk dia. Kutuk dia rapat. Tiba-tiba ada seorang kata apa? Tak sat baru Ustaz cerita pasal mengumpat. Tak pasal-pasal dosa hampir kat dia. Dia pun tuan-tuan waktu tu rasa apa? Allah, salah aku ni. Cakap pasal orang pula, mengumpat orang pula. Dia rasa apa waktu tu? Dia rasa gelisah. Macam mana cara nak tebus bila dia mengumpat orang? Macam mana? Dia kena minta maaf dengan orang yang diumpat. Cuma tuan-tuan rasa rajin tak tuan-tuan nak pergi telefon dia pula? Dah habis-habis makan apa semua. Aduh, aku pergi ngata pula kat dia. Assalamualaikum Din. Assalam. Duk apa ni? Duk rumah lah. Tak apa nak sihat sikit. Kita baru kata dia takut bini. Dia tak sihat apa dia? Mampu. Macam mana nak buat ni? Dah ni aku telefon hang ni pasal apa hang telefon tiba-tiba ni? Tak pernah duk telefon ke pasal apa ni? Dah aku duk telefon ni pasal tak sat ni, kami duk sembang-sembang apa semua ni. Aku nak minta maaf sikit, aku ada kata sikit. Hang kata apa? Mampu. Oh, jangan main-main tuan-tuan dengan orang ni. Allah mudah tuan. Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pemurah lagi, Allah Maha Pengampun lagi, mengasihani. Mudah itu tuan, Allah boleh ampun kita ni senang-senang aja. Bawa pilah dosa besar macam mana. Tapi dengan orang lagi tuan-tuan tak minta maaf dengan orang yang tuan-tuan buat salah dengan dia, lagi tu dosa tak selesai tuan-tuan. Jangan main-main. Dan orang pula bukan jenis-jenis mohon maafkan orang tuan-tuan. Kalau jenis orang yang main mengaji, tahan-tahan kira sikit lah. Dia tahu tu Allah akan bagi apa ni, syurga yang ardhuhas samawatul ard, syurga yang seluas langit dan bumi kepada siapa? Orang yang ulafina anin nas, orang yang mampu maafkan kesalahan orang lain. Sebab dia mengaji, dia tahu tak apa, aku maafkan hang. Tapi jenis orang tak mengaji ni tahu, dia kata apa? Aku tuntut dengan hang ke akhirat. Jangan main-main dengan orang tuan, orang payah. Sebab tu jangan duk cari pasal dengan orang. Tuan ni, Ustaz Muhammad, dia takutlah malam tu tidur tak lena tuan-tuan. Ya Allah, macam mana ni aku nak buat ni? Macam mana aku nak buat ni? Ya Allah. Tuan-tuan, esok, lusa, tulat, minggu depan, bulan depan, rasa takut macam hari dia mula buat tu, sama tak bulan depan? Sama tak?
Tahun depan sama tak rasanya? Tak dah. Pasal apa? Makin reda. Tak pasal apa makin reda? Pasal benda tu dah jong dengan kita. Sebab tu bila kita bertangguh taubat, rasa nak taubat tu dah tak sama dah macam mula-mula kita buat dosa tersebut. Sebab tu Allah kata apa? Cepat-cepat taubat. Cepat-cepat. Dia punya rasa, dia punya ketakutan tu, dia punya feel tu ada lagi. Taubat sungguh-sungguh, menangis sungguh-sungguh, minta ampun sungguh-sungguh waktu tu. Tapi tangguh bulan depan, tangguh tahun depan, tak rasa apa dah. Ya Allah, ampun dosa aku, ya Allah, tahun lepas salah buat sikit. Sikit je Allah. Padahal bukan sikit. Faham tak saya Ahmad? Tu. Yang kedua sebab apa? Sebab bertangguh. Yang ketiga, pasal apa kita rasa ringan dengan dosa? Pasal apa? Pasal berulang-ulang buat. Kita ulang-ulang buat benda salah. Macam kita mula-mula first time kita buat, tuan-tuan. Macam muslimat lah ni lah yang main duduk kat masjid ni dulu ni, bukan orang sini. Ni orang main kampung mana dulu ni. Ian lah, Sik lah. Manalah main kampung-kampung dulu ni. Lepas tu main kerja dekat Shah Alam, duduk Puchong. Waktu tu taman Puchong utama ni tak ada lagi. Ni ada lagi, duduklah dekat jalan Puchong tu. Dulu tu banyak Allah Masya Syamat, kedai-kedai clean botol tu, kedai apa, scrap banyak biar-biar tu kan. Ingat tak zaman tu? Tahu lah tu. Kemudian tuan-tuan, waktu tu baru mai. Bila baru mai ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pakai tudung pakai macam orang kampung lah, pakai tudung tu, baju pun baju kurung tu pun longgak, pakai tudung pun besar-besar gitu. Lepas tu mai duduk rumah sewa, geng-geng budak-budak perempuan ramai ni. Dia kata apa? Kampung girl. Ni orang kat sini tak pakai macam ni tau. Orang kat sini tak pakai macam ni semua. Ni semua kampung girl, dia kata. Dan dah start pada tu mula pakai tudung kecil sikit. Bila pakai tudung sikit, pakai baju kecil sikit. Bila pakai baju kecil sikit, duduk ni, tangan duduk tarik je belakang ni. Tarik. Pasal apa duduk tarik tu? Tak selesa. Tak biasa. Rasa bersalah, rasa berdosa. Tapi pakai lagi. Lepas tu pakai lagi. Lama-lama tudung pun tak pakai dah. Pasal apa? Pasal dah biasa. Macam itulah kita dengan dosa, tuan-tuan. Tuan-tuan duk tengok orang tak pakai tudung baca berita. Mana? Tuan-tuan tengok berita, orang perempuan tak pakai tudung, dia baca berita. Tuan-tuan, dosa tak kita tengok rambut dia? Ni faham ke tak faham soalan ni? Dosa tak? Dosa. Tapi persoalan dia, rasa berdosa tak? Tengok tu rasa berdosa tak? Tak. Pasal apa kita tak rasa berdosa? Biasa. Tuan-tuan duk tengok bola. Tengok bola tu tak berdosa. Tengok api lah tuan-tuan, tengok bola gitu, okey lah. Tengok orang main bola. Dia pakai seluar pendek. Nampak paha dia. Mazhab kita paha tu aurat. Tuan-tuan tengok paha orang lelaki-lelaki. Dosa ataupun tak? Dosa tak? Dosa. Tuan-tuan rasa berdosa tak? Tak, dia marah ustaz lagi kata lagu tu. Ustaz dia marah. Dia ustaz ni tak lah nak tanya soal hukum dosa ke tak dosa? Dosa. Bila aurat dosa kita tengok? Dosa. Tapi rasa berdosa tak? Tak. Pasal apa tak rasa berdosa? Pasal biasa. Tapi jadi dosa tak? Tak ada dosa. Sebab tu 3 perkara ni kita kena jaga. Nombor 1, kita kena perkuatkan iman kita. Yang keduanya tuan-tuan, kita kena apa? Allahumma salli ala Muhammad. Yang kedua, kita kena bersegera untuk bertaubat. Dan yang ketiga, apa kita kena buat? Untuk alternate control, delete dosa kita tu. Yang ketiganya ialah bila kita buat dosa, kita terus sahaja bertaubat dan kita berazam untuk tidak mengulangi lagi dosa-dosa kita tu. Baik. Macam mana cara untuk kita delete dosa kita? Sebabkan kita semua orang buat dosa, maka kita semua patut buat benda ni. Nombor 1, istighfar. Perbanyakkan istighfar. Istighfar ni salah satu daripada zikir yang khusus untuk pengampunan dosa. Walaupun zikir-zikir yang lain juga mengampunkan dosa. Selawat Nabi, tasbih, tahmid, tahlil,
Kita baca Al-Baqiyatus Salihat. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Amal-amalan ni. Tapi istighfar memang khusus untuk minta ampun. Untuk dosa. Maka paling tidak setiap hari tolong allocate sikit masa untuk kita beristighfar. Kita berhenti sah untuk azan kot Ustaz nah. Okey, terus je. Ni special tau ni. Jarang dapat dekat Selangor ni terus macam ni. Nanti kalau ni orang kata tuan-tuan jawab sendiri nah. Baik, insyaallah. Jadi Allahumma salli tuan-tuan istighfar. Nabi SAW sebut Allahumma salli Muhammad dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya ayyuhan nasu tubu ila Allah fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrat. Nabi SAW pernah bersabda, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah kerana aku bertaubat 100 kali dalam sehari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 100 kali sehari Nabi SAW taubat. Kita banyak dosa tuan-tuan. Dah rasa ke tak rasa ke, tu cerita nombor 2. Istighfar dulu. Jangan nak tunggu aku nak rasa macam mana ustaz kata tadi ni. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, bagi berasa. Kita tak boleh nak berasa pasal iman kita lemah, kita tahu. Tapi istighfarlah dulu. Jadikan setiap hari 100 kali kita istighfar. Tuan-tuan, dengan amalan ni tuan-tuan kena lock waktu dia. Lock kunci. Tuan-tuan dapat gaji 5,000 sebulan. Kita nak bayar kereta, nak bayar rumah, nak bayar ni, nak beli belanja, beli beras. Sallallahu alaihi wasallam tuan. Kita nak beli apa macam-macam. Endingnya kita nak simpan 10% daripada gaji kita tu untuk simpanan. Macam mana cara nak bagi dapat yang RM500 10% itu supaya dia tak hilang? Macam mana nak buat? Dapat gaji, terus simpan RM500. Daripada 4,500 yang baki tu, barulah belanja yang lain. Maka 10% tu akan ada dalam simpanan. Tapi kalau kita belanja, ujung baru nak cari 500 tu, pakai tak berjumpa lah jawab dia. Faham tak faham ni? Macam itulah juga dengan waktu kita sehari. Lock dulu waktu-waktu untuk kita buat amalan-amalan tertentu. Kalau orang tanya kat kita, waktu mana baca Quran? Kita ada jawapan dia. Ustaz, lepas mayang subuh, saya terus baca Quran. Saya akan pastikan waktu tu saya baca Quran. Maksud dia dah lock waktu dia untuk dia baca Quran. Kalau jenis jawab, tengok sempat lah Ustaz, kat mana sempat saya baca, pakai tak berjumpa lah sempat tu. Sungguh tu kan? Tuan-tuan try tak percaya? Nah, sama juga dengan istighfar. Waktu mana tuan-tuan paling best sekali istighfar? Tuan-tuan cari sendirilah. Waktu mana yang tuan-tuan rasa? Tiap-tiap hari tuan-tuan pergi kerja. Berapa lama tuan-tuan spend daripada rumah tuan-tuan nak pergi ke tempat kerja tu? Setengah jam, 45 minit. Dalam setengah jam dan 45 minit tu, tuan-tuan tahu tak berapa banyak zikir yang tuan-tuan boleh buat? Banyak tuan-tuan. Selawat 1000 kali senang-senang je kalau 45 minit tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. 1000 kali senang-senang je tuan-tuan. Tuan-tuan. Start kereta tu, start kereta tu. Start kereta. Oh tak main. Begitu. Tekan ni. Tekan. Gitu kan. Tekan. Sebelum nak pi tekan Sinar FM muzik retro terbaik tu, tuan-tuan istighfar dulu 100 kali. Astaghfirullahalazim. Sambil buat kereta ni. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalau ada tasbih, pegang tasbih. Kalau ada tasbih, pegang yang digital ke apa-apa. Pandai-pandai tuan-tuan lah. Tuan-tuan habis 100 kali tu, tuan-tuan nak buka radio ke, tuan-tuan nak apa ke, tuan-tuan buat lepas pada tu. Cumanya pastikan waktu tu kita istighfar dulu. Tu contoh salah satu waktu yang kita boleh buat. Tuan-tuan, orang yang Allahumma salli ala sayyidina bertaubat ni tuan-tuan, Allah bagi kegembiraan kepada dia. Allah gembira kepada orang yang bertaubat ni. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu ashaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum ka'ana rahilatihi bi ardi falatin
fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa sharabuhu fa ayisha minha fa ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha qad ayisha min rahilatihi fa baina huwa kadzalika idza huwa biha qa'imatan 'indahu fa akhadha bi khitamiha thumma qala min shiddati al-farahi Allahumma anta 'abdi wa ana rabbuka akhta'a min shiddatil faraha atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam muttafaqun alaih. Daripada Anas Malik radhiyallahu anhu, dan Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya kegembiraan Allah kerana taubat hambanya. Kegembiraan Allah kerana taubat kita ni yang banyak dosa ni, bila kita bertaubat Allah gembira. Macam mana Allah gembira bila kita bertaubat padahal dosa kita? Allah boleh azab saja atas kesilapan kita buat. Tapi bila kita minta ampun, Allah seronok dan Allah gembira menyambut taubat kita tu. Macam mana Allah gambarkan, Nabi gambarkan, seperti mana gembiranya seorang daripada kamu yang haiwan tunggangannya di padang pasir yang luas, tiba-tiba haiwan tersebut terlepas. Padahal di atas binatang tersebut ada makanan dan minuman sehingga dia putus asa untuk menemukannya kembali. Duduk tengah padang pasir yang luas tu, kita ada unta seekor, makanan-makanan kita semua duduk kat atas tu, tiba-tiba unta tu terlepas, pergi kita tinggal seorang-seorang. Nak makan tak ada, nak minum tak ada, duduk rasa lapar, rasa takut, rasa sedih macam mana ni, satgi nak mati ke apa. Tak tahu dah, putus asa dah, give up dah. Tiba-tiba dia duduk rehat dekat satu pohon. Namun pada ketika itu, tiba-tiba unta tu mai balik duduk berdiri tepi dia. Dia pun ambil tali dia kepada dia kata, Ya Allah, Ya Tuhanku, Ya Allah, Engkau, Allahumma salli Muhammad. Lalu Allah berkata apa? Allahumma salli Muhammad. Engkau hambaku dan aku ini Tuhanmu. Dan dia, Allahumma salli Muhammad, berdoa, dan dia telah berdoa kerana Allahumma salli Muhammad. Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu. Allahumma salli ala Muhammad. Dan dia pun berdoa kerana terlalu gembira, terlalu senang. Tuan-tuan, seronoknya waktu tu pasal apa? Pasal yang dia putus asa tu dapat balik dekat dia. Seronok tak? Seronok sangat. Macam itulah keseronokan dan kegembiraan Allah bila kita minta ampun pada dia. Allahumma salli ala Muhammad. Dan Nabi SAW sebut Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad dalam hadis riwayat Imam Muslim. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah azza wa jalla yabsutu yadahu bil-lail wa la yatubu masi'un nahari wa yabtushu yadahu bin-nahari liyatuba musyal lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Nabi SAW kata, Allah sentiasa membuka lebar tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada siang hari, dan Allah sentiasa akan membuka tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa pada malam hari, dan demikian itu akan berterusan sehinggalah matahari terbit daripada sebelah barat. Dan Allah duk tunggu aja kita nak minta ampun. Sebab tu nombor satu sekali istighfar, minta ampun pada Allah. Yang keduanya tuan-tuan, bertaubat dengan taubat nasuha. Taubat dengan taubat nasuha. Taubat nasuha ni tuan-tuan sebenarnya susah. Mudah tapi susah. Macam mana cerita mudah tapi susah? Syarat dia tak banyak. Cukup syarat ni kata Imam An-Nawawi, Allah ampun dosa dia. Nombor satu, azam tak mau buat lagi. Mudah-mudahan kita ni tuan-tuan, bila kita buat dosa-dosa silap tu, kita azam tak mau buat lagi dah. Betul tak ni? Walaupun kadang-kadang kita terjebak juga buat, tapi azam tu dah cukup dah, aku tak mau buat lagi dah. Ada azam. Yang kedua tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, berhenti daripada buat maksiat. InsyaAllah kita pun dah berhenti dah. Tuan-tuan, dua benda ni, berhenti daripada buat dan azam tak mau buat lagi, kita perlukan kepada apa tuan-tuan sekalian? Sokongan orang yang duduk sekeliling kita. Sungguh kan? Dia tak boleh nak jadi seorang-seorang. Al-mar'u ala dini khalilihi. Seorang itu akan berada di atas jalan agama teman rapat dia. Nabi kata, falyanzur, maka perhatikan dengan siapa dia berteman rapat.
Sebab orang yang duduk sekeliling kita ni, dia bagi impact sama ada kita akan stop buat maksiat tu ataupun kita akan berterusan untuk buat maksiat. Cari orang baik duduk dengan kita. Dia boleh tegur kita, boleh nasihat. Paling tidak kita malu nak buat maksiat bila dia ada. Faham tak ni? Boleh faham tak faham? Dua-dua ni kena ada orang kira ni. Yang ketiga ni masalah sikit. Yang ketiga ni masalah. Nombor satu, berhenti buat. Nombor dua, azam tak buat lagi. Yang ketiga ni susah sikit. Tahu apa dia? Menyesal. Apa dia? Menyesal. Ingat senang nak menyesal, tuan. Kalau yang tadi tak mau buat ni pun tuan ni benda buat. Menyesal ni benda hati, tuan. Macam mana nak menyesal dengan benda yang kita rasa sedap? Maksiat ni sedap. Pasal apa dia sedap? Sebab dia sesuai dengan nafsu. Benda bila sesuai dengan nafsu, sedap lah. Balik time-time raya, ni, kita ni bukan orang sini, pekat balik kampung merata. Taman Puchong Utama kan? Taman Puchong Utama ni cerah. Cerah orang tak ada. Kat balik kampung habis. Balik kampung. Bila balik kampung malam raya buat gathering. Reunion. Geng-geng sekolah. Geng-geng nakai dulu. Geng kalau duduk dalam kelas duduk belakang saya ni. Yang tu lah. 3-4 orang jumpa. Kita duduk jumpa tiap-tiap tahun tuan-tuan. Duduk ulang cerita sama aja. Tahu cerita apa? Bukan cerita kita pergi sembahyang tahajud. Ingat tak zaman kita duduk Tinggi Tanam dulu. Rajin kita sembahyang tahajud lah. Itulah. Aku pun waktu tu ingat aku jadi khalifah baca Quran. Yalah, aku ingat waktu tu hang jadi khalifah baca Quran. Aku pula selalu jadi imam, betul. Tak ada dah sembang yang tu mengarut. Yang kita sembang apa ni? Dia pot isap okok tang mana? Dia nak pau kawan tang mana? Girlfriend hang pergi mana ni? Tak tahu lah pergi mana ni. Hang ingat apa? Seronok kita sembang maksiat kita. Betul tak ni? Seronok gelak-gelak tepuk-tepuk meja pula. Kalau duk gelak-gelak tepuk meja dengan maksiat yang kita buat dulu, adakah itu tanda menyesal? Tak. Tak, tuan-tuan. Kita seronok dengan maksiat. Bahkan kadang-kadang terlintas dalam hati kita, kita kata apa? Kalau aku tahu aku nak jadi baik lah ni, aku buat bagi lebih sikit dulu pun tak apa. Dah betul tak saya nak cerita ni? Nanti saya kata sekali hampa mengaku je lah. Kita waktu mai duduk KL dulu tuan-tuan sekalian, mai duduk ni. Tuan-tuan. Waktu tu kerja Kelang. Waktu mula-mula hari awal-awal dalam first week tu mai kerja apa semua tuan-tuan sekalian. Ingatlah zaman tu, zaman Panskat. Mana? Elok Panskat tu. Elok nak Panskat jatuh. Waktu Panskat jatuh, tunduk, kedekut, terantuk kepala bini kita lah ni lah. Ni berputik lah cinta waktu tu. Sorry, minta maaf. Terpaku tengok muka. Kalau drama tu keluarlah bunga-bunga apa semua kan. Aku tu terpaku. Allah, lepas tu tukar nombor telefon. Waktu tu tak ada telefon ni, telefon rumah. Pak ni, public phone bawa flat. Subhanallah. Masuk kerja pukul 3 petang. Shift pukul 3 sampai pukul 11. Ni pukul 12.30 pergi ambil dah. Tunggu naik RX. Faham ni? Duduk bawah flat tu ding. Tunggu kawan pun tu tengok tu. Oh, sampai dah dia pun turun. Naik motor dulu orang pun pergi makan tengah hari dulu. Sekali balik malam-malam pukul 11 malam tu sekalian. Balik pukul 11 malam sebelum hampa jangan serius sangat aku buat cerita. Saya buat cerita je. Tengok aja ustaz dia cerita pengalaman padahal lah. Saya buat cerita lah. Faham tak? Habis pukul 11 tuan-tuan naik motor pula. Pergi mana tuan-tuan tu? Pergi duduk tepi tasik tu. Ni, pergi duduk tepi tasik, parking motor kat sudut sembunyi belakang motor tu. Hampa saja tahu apa hampa buat waktu tu. Faham ni? Lah ni dah kahwin dah. Anak 5-6 orang dah. Duduk Puchong Utama ni lah. Ni. Subhanallah. Naik kereta satu hari lalu tepi tasik tu. Lalu tepi tasik tu, isteri dia cuik-cuik dah. Abang ingat tak tempat ni kita dulu ni? Seronok dah. Nampak dah abang tu, pokok tu dah besar dah abang, pokok tu. Pokok tu lah jadi saksi cinta kita kan. Memanglah pokok tu lah jadi saksi. Dia tuan-tuan,
Dia duduk cerita tu rasa apa? Dia rasa apa? Dia rasa bangga, dia rasa seronok. Dia rasa macam apa yang dia buat lah ni dah cover, dah padam dah apa dia buat lah ni. Tapi padam tak? Tak. Waktu dia duduk peluk, dia pegang tangan tu dosa tak? Dosa. Kalau dia tak taubat, Allah tak ampun dosa dah. Perkahwinan itu bukan menunjukkan, perkahwinan itu bukan memadam dosa dia, melainkan dia nak kena taubat. Betul tak? Dan dia bangga-bangga pula cerita. Dia habaq ke anak dia pula. Ni lah puak ayah mak lu. Anak kata, oh tak apa, nanti satu hari pun buat juga. Dia kata. Tuan-tuan, sebab apa? Sebab kita tak rasa bersalah. Maksudnya, benda yang sedap dengan nafsu ni memang susah nak menyelesai. Dan menyelesai tu dia akan mai dengan iman. Bila iman dia kuat, iman dia kemuncak, waktu dia rasa macam, ya Allah, tak patut sungguh aku buat dulu ni, pasal apalah aku buat macam tu. Dia berasa sungguh, dia taubat-taubat. Tuan-tuan, bila mai pula time iman dia lemah, dia akan sedap balik dengan apa dia buat. Sebab tu seorang ulama kata apa? Kalau mulut melafazkan istighfar, mulut melafazkan istighfar, tetapi hati masih terikat dengan kesedapan maksiat, ketahuilah dosanya masih belum diampunkan. Susah tuan-tuan. Sebab tu saya sebut, yang nombor 3 ni payah. Pasal apa payah? Pasal sedap. Betul tak tuan-tuan? Tu 3 syarat besar lagu mana dosa pun, selagi tak syirik pada Allah, minta ampun pada Allah, Allah ampun. Cukup syarat tu Allah ampun dosa. Dia ada tanda lah. Bila Allah ampun dosa kita, ada tanda. Tapi kalau ada dosa yang bersangkut dengan orang lain, tambah lagi satu. Tunaikan kembali hak dia. Kalau harta berkait dengan harta, pergi bagi balik, pulangkan balik harta tersebut. Kalau dia terkait dengan maruah, kena pergi minta maaf dia. Pergi. Bahkan dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kita kena justify. Payah tuan, jangan main-main. Jumpa orang. Saya ni selama saya duk buat kerja ni tuan-tuan, ada tiga kali kot. 2 kali orang telefon, sekali orang jumpa saya. Saya minta maaf. 2 kali tu pagi-pagi seorang tu dia telefon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Habis kuliah subuh. Saya pun duduk rehat-rehat apa semua kat rumah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dia buat apa ni? Dia baru habis kuliah subuh rehat. Ustaz, nak sembang sikit boleh? Apa dia? Dah ni duduk kami pun baru lepas kuliah subuh kat masjid ni. Lepas tu ni tengah duduk makan-makan lah ni. Itu ada apa? Dah lah Ustaz, tak Ustaz sambil duduk sembang-sembang Ustaz, minta maaf lah Ustaz, termengata kat Ustaz sikit. Jadi saya nak minta maaf lah Ustaz, saya silap cakap Ustaz, saya pun tak nak kata apa. Saya kata okey lah, tak apa, tak nak tersuruh risaulah, saya maafkan, okey, selesai. Tu seorang. Seorang lagi, telefon teriak. Makcik tu lah, makcik lah. Ustaz kenal dah makcik ni siapa? Manalah saya kenal, ikut telefon. Dia payah kalau jenis macam tu tuan. Dan kalau jumpa ustaz-ustaz jangan duduk pergi serbu lagu tu. Ustaz kenal tak saya? Kenal tak? Dia serba salah tuan-tuan. Dia jumpa ramai orang nak kenal kita seorang. Dia pun kata apa? Oh, ya kenal. Bohong ya. Habis nak kata apa? Dia telefon pula, mana kita nak kenal? Kenal ada makcik ni, makcik. Tak kenal, mana? Ya, makcik dapat tak? Ustaz, makcik minta maaf lah, makcik buat salah kau Ustaz, makcik kata kau Ustaz. Depa lah, dia buh depa kak. Depa lah duk sembang-sembang pasal Ustaz, makcik pun pergi tumpang sekali. Makcik minta maaf lah, kok makcik mati sekali, makcik sungguh Ustaz minta. Tak apa-apa, tersudah risau makcik, saya maafkan. Kita pun tak tanya dia cerita apa. Dia nak tahu kat geram juga kita pun. Dia cakap siapa pasal aku kan. Hari tu habis kuliah tu yang kedua. Sekali lagi dalam satu kuliah. Habis kuliah ada seorang makcik tu main. Dia ketak-ketak tau. Saya ingat pasal apa dia ni. Main duk gigil lepas dia. Ada apa makcik? Ustaz, makcik main minta maaf Ustaz. Pasal apa? Hari tu makcik ada cakap buruk-buruk pasal Ustaz. Makcik macam maaf Ustaz nah. Depa sembang dekat dalam grup WhatsApp tu. Makcik pula pergi duk sembang sekali. Dia kata, saya tengok setakat mana yang duduk main minta maaf tu semua duk tuduh orang lain. Depa lah Ustaz, depa lah. Dalam dia sendiri tak ada. Depa lah Ustaz tu makcik chip in. Habis makcik minta maaf lah Ustaz. Tak apalah, saya maafkan. Yang tu berani main bersemuka. Tapi yang lain tak ada lagi lah. Saya harap yang lain tak ada lah siapa yang duk mengatakan saya. Tapi masalahnya tuan-tuan, tu tindakan yang betul. Memang nak kena mengadap orang. Nak kena mengadap, nak pergi minta maaf kat dia. Sungguh tuan-tuan. Tapi berani tak minta maaf. Sungguh-sungguh berani tak minta maaf. Kalau tak berani, jangan buat. Tu aja.
Kita rasa tak boleh nak semuka dengan orang tu, tak boleh nak pergi minta maaf, kita tak boleh nak sebut benda apa kita buat kat dia. Tu sudah buat ke orang kan. Tak payah buat ke orang. Sebab payah nanti urusan kita ke akhirat. Kalau orang buat kat kita, tuan-tuan maafkan. Hati tuan-tuan tenang lah. Sungguh, Allah nak bagi kita syurga sebelah langit bumi, tuan-tuan. Kalau orang maafkan orang, sudahlah. Orang buat masalah kita, tak sudut kata aku tuntut ke akhirat, jangan. Bukan senang ke akhirat. Belajar maafkan orang. Hati tuan-tuan tenang. Belajar maaf, belajar lupa. Lupa sampai ke tahap, kalau dia mai tanya, dia tu buat salah apa kat aku tak ingat. Tuan-tuan buat sampai macam tu. Hati tuan-tuan akan tenang ya. Buat apa tuan-tuan nak bersalah dengan orang, nak bersangkut dengan orang ni, payah dan payah. Biar kita baik dengan semua orang semua doa yang baik-baik kat kita. Boleh tak ni? Buat. Habis alternate control delete. Baru nak masuk alternate control paste, mampu pukul berapa nak berhenti tak tahu lah. Dah alternate control paste ni sikit ya tuan-tuan. Sikit je. InsyaAllah dalam pukul 9.10 kita berhenti. 9-10 minit kita berhenti. Boleh tak? Boleh insyaAllah. Tuan-tuan, alternate control paste ni pula tuan-tuan ialah ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Apa saja yang tuan-tuan dapat, yang tuan-tuan belajar, tuan-tuan pergi kongsi kat orang. Sebab ganjaran yang tuan-tuan akan dapat ialah seumpama orang tu beramal dengannya. Man dalla ala khair falahu mithlu ajri fa'ilih. Siapa yang tunjuk satu jalan kebaikan, maka pahala baginya seperti mana dia melakukan. Dalam sebuah riwayat yang lain, man da'a ilal huda kana lahu minal ajri min ujuri man tabi'a min ghairi an yanqusa min ujurihim syai' atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tunjuk satu jalan hidayah, satu jalan kebaikan, maka pahala baginya seperti mana pahala dia melakukannya dan tidak dikurangkan walaupun sedikit. Saya ni jauh mai tuan-tuan. Nah, saya selamat. Daripada pagi tadi tak berhenti lagi sebenarnya ni. Pagi tadi saya ada program, saya ada keluar daripada rumah saya di pukul 7 pagi tadi. Daripada Melaka ni. Tuan-tuan, buat dia program dekat penjara Sungai Buloh. Lepas tu mai jumpa tuan-tuan pula lagi. Lagi habis-habis tuan-tuan nak shoot balik ke Kedah. Esok pagi lepas subuh ada program di Kedah. Tuan-tuan, yang duk pi sana sini tu pasal siapa tahu? Saya nak masuk syurga. Saya nak masuk syurga. Saya nak sampai sikit benda yang saya belajar supaya orang dapat beramal dengan amal tersebut, dan dengan harapan orang tu beramal, saya tumpang pahala dia. Saya tumpang pahala dia. Yang dengar tu pula dia beramal, saya dapat pahala dia. Yang dengar tu pula dia pergi cerita ke orang lain pula. Dia pergi cerita ke orang lain pula, orang tu beramal pula. Orang tu yang second level tu punya beramal pun saya dapat tak kurang sikit pun. Sikit pun tak kurang. Dia beramal belum tentu ikhlas lagi. Belum tentu ikhlas, belum tentu Allah terima lagi. Tapi yang sampai kat saya sempurna sikit pun tak kurang. Orang ketiga tu dia pergi sampai pula yang keempat. Orang yang level bawah tu sampai kat saya sikit pun tak kurang. Kalau tuan-tuan masuk MLM. Tak ada MLM. Tak MLM maksud dia apa? Mesyuarat larut malam. Tuan-tuan. Oh subhanallah. Kalau tuan-tuan, kawan kita yang tak pernah duk telefon, tiba-tiba telefon ni tuan-tuan, dia ada dua keadaan. Ingat tak aku siapa ni? Siapa ni? Kawan sama Tadika dulu. Tak pernah duk telefon. Dua tuan-tuan. Satu dia ajak MLM, satu lagi dia ajak beli insurans dia. Subhanallah. Itu, jom kita pergi, aku nak belanja makan kat kedai nasi kandak ni. Tuan-tuan, sekejap dia buat keluar fail biru plastik dia tu, dia buka, tuan-tuan tahanlah sat. Dia buat bulat tu, turun 2 kok bawah ni, 2 kaki, turun 4 kaki apa semua. Kita nak rasa macam nak bagi kaki ya kat dia. Ni, abang lah elok. Aku nak ajak bisnes ke apa. Dia abang nak belanja kita makan. Kita ni pantang orang ajak orang makan. Kan? Jadi subhanallah, kalau MLM level 1 ni tuan-tuan, dia boleh bagi banyak sikit. Katalah bonus daripada level yang pertamanya dia bagi 10%. Level yang kedua dia tak bagi 10% lah. Dia akan kurang sikit. Tinggal 7% ke 5% ke. Pasal apa? Pasal jumlah dia lebih besar bila total up ni. Betul tak? Ni turun 2 kaki. Betul tak? Daripada 2 kaki ni turun lagi 2 kaki, dah jadi 4 orang. Betul tak ni? Daripada 4 orang ni turun seorang, setiap 4 orang tu 2 kaki, dah jadi 8 orang. Kalau bagi 10% semua jenuh, bayarlah dia. Faham ke tak faham cerita apa ni? Faham kan? Jadi subhanallah, saya semat tuan-tuan, itu MLM. Tapi bonus yang Allah nak bagi sama, mai pilah berapa level pun. Biar beribu-ribu tahun.
Ni yang kita duduk semayang ni tuan-tuan sekalian. Tahu tak sahabat-sahabat Nabi SAW yang berjasa, yang duk ajak dekat kita amalan-amalan sunat yang kita lakukan dalam sembahyang kita ni, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Tuan-tuan sekalian, depa tu duk dapat pahala ni sampai ke hari ni dah 1000 tahun dah. Berapa juta bilion orang Islam yang duk semayang tu, pahala pergi kat depa sikit pun tak kurang. Tak kurang. Sampai bila? Sampai dia subhanallah hari kiamat nanti ni. Kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kita tak reti nak pi cakap dengan orang. Kita tak pandai. Kita tak pandai. Sebab kita ni bukan jenis orang pandai bercakap. Tapi kita ada kelebihan dan kebolehan kita sendiri yang kita boleh buat. Antaranya sebagai contoh. Ni yang jadi AJK masjid yang pakai baju kumpulan nasyid malam ni. Ni siapa? Orang yang senang order mahal tu. Tuan-tuan, mesyuarat nak buat program malam ni. Nak panggil ustaz mai lah apa sebagainya. Saya lihat siapa. Pi kontak lah apa ustaz macam-macam buat program. Dengan harapan apa? Dengan harapan orang dapat ilmu, sekali orang beramal dengan ilmu tu. Depa dapat pahala apa? Tuan-tuan balik beramal sikit, depa akan kongsi pahala kat depa seorang sikit. Depa bercakap tak? Tak, depa tak bercakap. Depa duduk aja dengar. Lena pun dah. Walaupun pakai baju nasyid. Tak ada lah, tak lena. Tersegang gitu. Tengok. Ni sahabat-sahabat kita ni yang duk buat live ni. Saya Aziz Muhammad, sahabat-sahabat saya. Tuan-tuan, depa bukan bercakap, duduk aja. Saya Aziz Muhammad. Faham tak? Tapi sambil duduk tu, berapa ribu orang tengok itu, berapa ribu orang tengok ini, berapa ribu orang tengok ini, berapa ribu orang yang tengok yang ni. Tuan-tuan, kalau situ 1000, situ 1000, situ 1000 tu dah 4000 orang tengok kat situ. Tapi tuan-tuan yang main ni lagi ramai, 2000 ada. Campur malaikat sini. Tuan-tuan, saya Muhammad. Jadi subhanallah, dapat 10% je daripada orang yang beramal. Dapat 10% je daripada orang yang beramal. Tuan-tuan, kalau 4000 orang tengok dan 400 orang beramal. Dan 400 orang beramal tu dapat kat siapa? Tu dapat yang kawan-kawan duduk yang duduk bersila tu. Effort. Letak duduk tamanah tuan-tuan sekalian. Bukan tunggu cerdik, bukan tunggu pandai. Tapi Nabi kata, balighu anni walau ayah. Sampai pada aku walaupun satu ayat. Waktu Nabi SAW, waktu Sayyidina Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, waktu Mus'ab bin Umair sampai dekat kota Yathrib, dia pergi buat dakwah dengan As'ad bin Zurarah. Dua-dua orang anak muda. Waktu tengah duduk, tiba-tiba mai seorang lelaki nama Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu. Usaid bin Hudayr ni mai nak marah. Dia ambil tombak, dia pacak depan-depan. Dia kata, hampa mai sini duk kacau orang. Duk bodoh-bodohkan orang daripada kalangan kami. Kata Mus'ab bin Umair, tuan, apa kata tuan duduk sat bagi saya cerita. Kalau tuan suka, tuan ikut. Kalau tuan tak suka, tak apa, saya tak boleh nak paksa tuan suka. Dia pun duduk tepi Sayyidina Mus'ab. Sayyidina Mus'ab pun cerita-cerita, akhirnya dia masuk Islam. Bila dia masuk saja Islam, dia tak kata, tolong ajak saya semayang, tolong ajak saya baca Fatihah, apa semua bagi saya faham-faham agama. Tak, dia kata apa? Dekat belakang sana ada seorang lagi. Dia ni lagi terror. Kalau dia dapat masuk Islam, satu kampung dia masuk Islam. Nama dia Sa'ad bin Mu'az. Dia ketua kabilah. Dia tak tunggu nak mengaji. Tak, dia nak ajak je, dia pegang. Dan tuan-tuan, dia terus pi saja berjumpa, dia buat helah dekat Sa'ad bin Mudarrarah. Akhirnya dekat Sa'ad bin Mu'az, dan Sa'ad bin Mu'az mai tu sebab nak marah kat depa. Dia berkata, hantau dak tu. Ada Allah muslimat, depa nak mai pukul lah apa. Macam-macam dia buat helah, akhirnya dia mai, akhirnya dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia pi kat kaum dia pi berimpun kat kaum dia. Dia kata kat kaum dia, hangpa kenal aku ni macam mana? Oh, kamu ni pemimpin kami, kamu ni orang baik daripada kalangan kami, kamu ni bijak, tak ada orang yang tajam fikiran melebihi daripada kamu. Terima kasih, dia kata. Hari ni saya nak beritahu, aku haramkan semua daripada kamu yang lelaki ataupun perempuan untuk bercakap dengan aku. Siapa pun jangan bercakap dengan aku, melainkan dia masuk Islam. Akhirnya semua orang masuk Islam kecuali seorangnya. Tuan-tuan, kalau kita lah kata apa? Tak pergi perkim lagi. Daftar pun tak lagi. Fatihah pun tak belajar lagi. Macam mana nak pergi cerita ke orang pasal agama? Bukan tunggu kita cerita. Kadang ada orang yang boleh cerita, tapi kita jadi jalan untuk orang tu bercerita. Ada seorang telefon saya.
Dia telefon saya, "Ustaz, boleh tak saya nak cakap dengan Ustaz?" Saya kata, "Silakan." "Ustaz, saya ni orang jahat. Ustaz, saya tak erti semayang. Saya tak pernah buat ibadat. Saya jauh sungguh pada Allah, Ustaz. Ustaz, baru-baru ni ada seorang, dia duk hantar kat saya video-video Ustaz. Video pendek-pendek. Duk hantar video. Saya tak pernah tengok, Ustaz. Saya tak suka. Semayang pun tak nak tengok video kuliah buat apa?" Ya, tak erti. Dia kata, duk hantar. Satu hari dia kata, "Ustaz, saya terdetik nak tengok. Saya tengok start video tu, saya menangis sepanjang perjalanan saya pergi kerja, Ustaz. Semenjak daripada hari tu, saya semayang, saya tinggal, saya tak mau, saya qadha balik semua semayang saya nak mengaji, saya nak apa, saya nak buat pasal apa. Hanya kerana satu video yang orang tu tak pernah jemu untuk hantar." Nah, maksud dia apa? Main peranan masing-masing untuk copy paste. Untuk kita sebarkan dakwah tu. Itulah jalan untuk kita masuk syurga. Dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, Ibnu Katsir cerita, dalam riwayat, duduk depan Allah ada orang yang dosa banyak. Bila dosa dia banyak, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tengok dosa dia dah makin bertampuk. Dia kata, "Sudah dah, aku masuk neraka dah aku hari ni." Sedangkan kebaikan dia makin ringan. Lalu tiba-tiba mai satu bentuk gumpalan awan. Gumpalan awan ni mai duduk di atas piring sebelah kanan, dan berat piring kanan dia. Yang lain semua dia tahu dosa-dosa apa dia buat, salah-salah apa dia buat, dia nampak satu-satu. Yang baik pun dia nampak satu-satu apa dia buat. Tapi yang ni dia tak nampak. Dia mata awan itu penuh duduk atas piring dia sebelah kanan, menyebabkan akhirnya piring kanan lebih berat daripada piring kiri. Lalu dia tanya kat malaikat, "Yang ni apa ni? Yang ni apa? Yang lain aku tahu. Yang ni apa ni yang main ni? Aku tak tahu ni apa dia." Malaikat kata, "Itulah amalan-amalan yang orang lain buat yang main daripada kamu." Yang ni kita harap, tuan-tuan. Sebab tu, tuan-tuan, alternate control pace ni, tuan-tuan kena buat tiap-tiap hari. Carilah apa-apa jalan dakwah, carilah apa-apa maklumat, ajak orang untuk buat baik. Bukan untuk orang, tapi untuk kita. Kita tunjuk orang untuk buat baik, bukan nak tunjuk kata kita baik, tapi sebab kita tak baik dan kita kurang amal. Maka mudah-mudahan dengan kita buat macam tu, ada orang dapat hidayah, ada orang dapat beramal, dan kita nak tumpang pahala dia. Tapi bila orang buat amal banyak, janganlah tuan-tuan tak semayang dah lepas pada tu. Tak apalah, Ustaz, aku nampak gaya ramai dah orang ibadat tu dah tak semayang dah. Ni bukan macam tu. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sikit daripada tazkirah malam ni jadi manfaat dekat kita. Tuan-tuan doakan perjalanan saya